Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Syarah Kitab Tauhid. Kita bincang bab ke-37 sekarang ni iaitu mentaati ulama dan umara. Ulama orang yang berilmu dan umara pemimpin pemerintah untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Boleh rosak akidah lah. Syirik juga. Man atal ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au tahlilun ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbab min dunillah. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara dalam mengharamkannya Allah halalkan atau menghalalkan yang Allah haramkan, maka dia telah menjadikan mereka tuhan-tuhan selain Allah. Oleh Dr. Firanda Andirija Syarah. Pada bab ini Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah menyentuh tentang salah satu jenis perkara syirik yang disebut dengan syirik at-ta'ah, syirik ketaatan, iaitu ketaatan yang sampai menghantarkan membawa kepada perkara syirik, membawa kepada kesyirikan. Kalau kita perhatikan judul bab yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, maka pembahasan penulis hanya berkaitan kepada perkara menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan yang Allah halalkan. Kenapa demikian? Kerana pada hakikatnya taat pada ulama dan umara, pemerintah, hukum asalnya adalah disyariatkan, adalah disuruh oleh agama, namun tidak secara mutlak. Melainkan ketaatan pada ulama dan pemerintah itu memiliki syarat-syarat, iaitu ketaatannya kepada pemerintah atau ulama tersebut tidaklah boleh sampai melanggar syariat Allah SWT. Dari sini kita boleh menghuraikan, memperincikan macam-macam jenis ketaatan. Pertama, taat yang disyariatkan. Pertama, ketaatan mutlak. Ketaatan mutlak adalah ketaatan pada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yakni Muhammad, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeza pendapat tentang sesuatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasul, yakni sunnahnya, hadisnya dah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa ayat 59. Dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, taatilah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merosak segala amalmu. Wa la tubtilu a'malakum. Surah Muhammad ayat 33. Demikian pula ketaatan terhadap Rasulullah SAW adalah ketaatan yang mutlak, tanpa kompromi, mutlak, tak ada hujah pun kena ikut dah, tak payah kena ikut Rasul. Allah SWT firman, Man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, yang Muhammad, maka sungguhnya dia telah mentaati Allah. Surah An-Nisa ayat 40. Ama arsalna min rasulin illa liyuta'a biiznillah. Dan kami tidak mengutus seorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Surah An-Nisa ayat 44. Wama atakum ar-rasul fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahawa ketaatan kepada Allah adalah ketaatan yang mutlak, dan ketaatan kepada Rasulullah SAW ketaatan yang mutlak juga. Jadi tanpa kompromi, tanpa pihak kau kena ikut belakang. Tapi kalau lain pemimpin kau mau apa kita suka apa-apa, dan benda tu tak logik ke apa, kita boleh hold dah, boleh bicara dulu. Yang kedua, ketaatan bersyarat. Ketaatan bersyarat yang dimaksudkan adalah ketaatan pada ulama dan umara, orang-orang alim, orang tahu agama ni, dan umara pemerintah. Artinya ketaatan pada mereka tidaklah mutlak, melainkan ketaatan terhadap mereka memiliki syarat-syarat, iaitu perintah mereka tidak melanggar syariat Allah SWT, benda mubah harus, barulah kita boleh buat. Dan firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad, dan ulil amrin, pemerintah, pemegang kekuasaan di antara kamu. Surah An-Nisa ayat 49. Ulil amri secara bahasa artinya adalah orang yang memegang urusan manusia.
Kemudian ada dua model orang yang mengurus urusan manusia. Pertama adalah orang yang mengatur dalam masalah agama, iaitu para ulama. Dan kedua adalah orang yang mengatur dalam masalah keduniaan, perkara-perkara dunia, iaitu pemerintah. Maka para ulama mentafsirkan bahawa uli amri yang dimaksudkan dalam ayat ini mencakupi para ulama dan pemerintah. Jadi uli amri itu ulama dan pemerintah. Akan tapi perlu untuk diperhatikan bahawa pemerintah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah pemerintah yang memang pantas disebut sebagai pemerintah, bukan pemerintah jadi-jadian sebagaimana yang diyakini oleh kelompok Islam Jamaah atau kelompok Jamaah Islamiah dan semisalnya. Maksudnya betul-betul pemerintah bukanlah buat NGO sini, persatuan sini, jemaah sini lah. Pemerintah negara ada dia cara dia tu macam kerajaan tu bukan lah. Ketahuilah begitu jugalah parti Islam parti Islam apa pun dah. Dia tak boleh ketaatan mutlak. Ni pemerintah sebenar tu kerajaan lagi, raja ada lagi kan. Ketahuilah bahawa Islam Jamaah tidak boleh dikatakan sebagai pemerintah kerana secara bahasa maupun secara istilah kelompok mereka tidak boleh disebut sebagai pemerintah yang menguruskan urusan rakyat secara umumnya. Mereka tak buat dah. Bahkan mereka tidak mengurus satu pun urusan masyarakat. Sesungguhnya keamiran ketua mereka adalah satu hal yang bid'ah. Jadi bid'ah kalau dia nak buat kerajaan lah. Dan boleh menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Oleh kerana itu yang dimaksudkan pemerintah adalah pemerintah yang berkuasa di negara kita saat ini. Kerana mereka lah mengatur segala urusan kaum muslimin seperti hal yang berkaitan dengan haji sekalipun, keamanan negara dan peperangan dan segala hal yang mengurus keperluan masyarakat. Dan dengan demikian Islam Jamaah dan kelompok semisalnya bukanlah sebuah pemerintahan. Maka janganlah sampai kemudian ada di antara kita yang salah faham dengan menyangka bahawa harus taat pada amir, pemimpin suatu kelompok atau jemaah tertentu. Jadi yang dimaksudkan dengan ulil amri dan ayat yang telah kita sebutkan adalah ulama dan pemerintah. Mengapa kemudian ketaatan kepada mereka tidaklah mutlak? Hal itu disebabkan kerana ketika Allah dalam firman-Nya tersebut menyebutkan tentang ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya, Allah menggunakan kata ati'u dah. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Depan tu ada ati'u, taat lah. Adapun kepada ulil amri, Allah tidak menyebutkan kata tersebut. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Tak ada ati'u dah. Oleh kerana itu, ketaatan pada ulil amri, ulama dan pemerintah diperbolehkan dengan syarat selama mana perintah tersebut tidaklah melanggar syariat, tidak melanggar Allah dan Rasul. Oleh kerana itu, dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, La ta'atan li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam rangka bermaksiat pada Al-Khaliq, yakni Allah. Hadis Sahih Al-Jami' As-Saghir nombor 7520. Oleh kerana itu, ini menunjukkan bahawa taat pada ulama dan pemerintah adalah taat yang disyariatkan. Akan tetapi ketaatannya hanyalah kepada perkara-perkara yang tidaklah melanggar perintah Allah SWT dan perintah Rasul. Oleh kerana itu, jika seorang pemimpin membuat suatu aturan yang aturan tersebut tidak ada nasnya secara tegas, tidak melanggar Al-Quran dan Sunnah serta menimbulkan kemaslahatan, maka wajib bagi kita untuk taat lagi. Contohnya adalah pemerintah membuat aturan tentang lalu lintas. Lampu merah berhenti, lampu hijau lagi. Kita tahu bahawa aturan berlalu lintas tidak ada aturannya dalam Quran maupun dalam Sunnah, hadis pun tak ada situ. Akan tapi dalam aturan berlalu lintas itu terdapat masalah yang besar, sehingga wajiblah bagi setiap orang untuk mematuhi aturan berlalu lintas tersebut. Ikut para raja dah. Dan Nabi SAW telah mengajar kepada kita dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. Capailah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu. Ihris ala ma yanfa'uka. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Wasta'in billah. Dan janganlah kamu jadi orang yang lemah. Wala ta'jas. Hadirat Muslim nombor 2664. Aturan-aturan yang diterapkan pemerintah dan memiliki manfaat bagi orang banyak, maka dalam kaedah fiqh Islam, hal seperti ini disebut dengan al-maslahah al-mursalah. Para ulama Malikiyah menyebutkan bahawa masalah mursalah tu ada 3. Pertama dipanggil al-maslahatul mu'tabarah. Al-maslahah al-mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syariat. Contohlah hal ini adalah syariat solat berjemaah, yang di antara tujuannya untuk persatuan. Syariat harusnya ada wali nikah demi kemaslahatan bagi sang wanita.
Atau syariat wanita harus bersafar dengan mahramnya untuk kemaslahatan bagi wanita. Demikianlah contoh-contoh maslahat yang diakui dan bahkan ditetapkan oleh syariat. Dipanggil maslahat al-mu'tabarah. Yang kedua, al-maslahatul mulghah. Al-maslahatul mulghah adalah kemaslahatan yang tidak dianggap oleh syariat, yakni ditolak. Contohnya adalah babi. Mungkin dari segi kesihatan babi memiliki manfaat, akan tetapi bagi syariat, bagi agama, babi tidak boleh juga. Contoh lain adalah khamar. Dari sisi manusia, khamar, yakni arak, memiliki maslahat, memiliki kebaikan. Seperti menghilangkan stres. Bahkan Allah SWT sendiri menyebutkan bahawa khamar memiliki manfaat. Akan tetapi bagi syariat, keburukan mudarat dari khamar daripada arak sangat jauh lebih besar daripada manfaatnya. Itu panggil maslahah al-mulghah. Mula as-maslahatul mu'tarah. Lepas tu al-maslahatul mulghah. Yang ketiganya al-maslahatul mursalah. Al-maslah mursalah ni. Al-maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang dilepaskan oleh syariat. Artinya ada kemaslahatan yang tidak dibahas oleh syariat sehingga kemaslahatan tersebut kemudian harus ditimbang dengan timbangan syariat. Contoh lain dalam hal seperti ini adalah aturan berlalu lintas. Harusnya pasangan suami isteri memiliki rumah memiliki surat nikah dan yang lainnya. Jadi aturan berlalu lintas, surat nikah ke apa, benda tu adalah maslahah mursalah. Kerana ditimbang oleh syariat. Maka dari itu aturan dan pemerintah yang termasuk dalam al-maslah al-mursalah tidaklah mengapa untuk dikerjakan, bahkan menjadi keharusan, kemestian bagi seorang warga negara yang baik untuk taat pada aturan tersebut. Selama tidak ada dalil yang tegas bahawa perkara tersebut melanggar syariat. Dan perlu diketahui bahawa mematuhi aturan pemerintah atau ulama yang memiliki maslahat yang besar akan mendatangkan pahala. Kerana hal tersebut di antara bentuk taat pada perintah Allah SWT. Akan tetapi jika aturan tersebut melanggar syariat, maka tidak boleh seorang taat terhadap perintah tersebut. Misalnya pemerintah merintahkan masyarakatnya untuk mengambil kredit di bank dengan sistem riba. Pinjam bank guna sistem riba. Maka seperti ini tidak boleh untuk diikuti. Adapun jika pemerintah atau ulama menyerukan aturan yang diserukan pula oleh Al-Quran dan Sunnah, maka tanpa mereka menyerukan hal tersebut pun kita tetap harus taat pada perintah tersebut. Maka dari itulah taat pada terhadap ulama dan pemerintah termasuk dalam ketaatan yang bersyarat. Seterusnya, taat yang diharamkan. Ketaatan syirik. Ketaatan syirik. Ketaatan yang sampai mengantarkan, membawa seseorang kepada kesyirikan adalah hal yang sedang kita bahas dalam bab ini. Taat syirik adalah taat pada siapa sahaja selain Allah dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dengan keyakinan. Artinya adalah ketika ada seorang ulama atau pemerintah yang telah menjadikan hukum Allah dari yang haram menjadi halal atau dari yang halal menjadi haram, kemudian orang yang mengikutinya meyakini kebenaran perubahan tersebut, maka orang tersebut telah jatuh kepada syirik akbar. Kerana telah menjadikan ulama atau pemerintah tersebut sebagai tandingan bagi selain Allah yang boleh merubah hukum aturan Allah SWT. Yang kedua, taat yang maksiat. Ketaatan yang maksiat adalah ketaatan yang tidak sampai menjadikan seorang jatuh kepada syirik. Contohnya jika seorang ulama atau pemerintah menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian orang yang mengikutinya tidak meyakini dan membenarkan perubahan hukum tersebut, maka melainkan dia hanya terjatuh dalam perbuatan maksiat. Artinya seorang yang tahu bahawa seorang ulama atau pemerintah melanggar aturan Allah dan tidak meyakini kebenaran hal tersebut, hanya saja dia tetap melakukannya, maka dia berdosa namun tidak sampailah kepada syirik. Dari jenis ketaatan, macam-macam ketaatan. Pertama, ketaatan yang disyariatkan. Yang kedua, ketaatan yang haram. Ketaatan yang disyariatkan, ketaatan yang mutlak, yakni ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ketaatan yang bersyarat, yakni ketaatan kepada ulama dan umara. Jadi ketaatan yang mutlak, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan bersyarat, ketaatan kepada ulama dan umara. Syaratnya selama ketaatan tersebut tidak melanggar syariat Allah. Ketaatan yang haram, pertama ketaatan yang syirik. Taat pada siapa sahaja selain Allah dalam hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dengan demikian kebolehannya. Yang kedua, ketaatan yang maksiat. Taat pada siapa sahaja selain Allah dalam hal menghalalkan haram dan mengharamkan halal tidak dibenarkan. Matan hadis lain dalam hujah ni tak. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata,
yushiku an tanzila alaikum hijaratan minas sama'i aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir kalian ditimpa hujan batu dari langit kerana aku mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan akan tapi kalian membantah dengan berkata, tapi Abu Bakar dan Umar berkata. Syarah. Ucapan Ibn Abbas radhiyallahu anhu ini pada dasarnya masalah fiqh tentang haji. Ibn Abbas radhiyallahu anhu memandang bahawa yang wajib bagi seorang yang berhaji adalah haji tamattu', iaitu umrah dahulu lalu kemudian berhaji. Maka barang siapa yang tawaf di Kaabah, otomatis dia bertahallul sehingga dia harus umrah. Lalu kemudian dia menunggu hingga tiba waktu dia kembali ke ihram untuk haji. Intinya Ibn Abbas menganggap bahawasanya wajib bagi seorang untuk haji tamattu'. Ibn Abbas anggap gitulah. Adapun Abu Bakar Umar Khattab radhiyallahu anhu memandang bahawasanya yang lebih baik adalah seorang melakukan haji ifrad. Kerana agar orang tidak meninggalkan Kaabah dan orang-orang akan melakukan safar lagi di lain waktu untuk umrah. Artinya, Abu Bakar dan Umar melarang untuk menggabungkan antara haji dan umrah. Oleh kerana dikhawatirkan orang tidak akan datang lagi ke Kaabah jika haji dan umrah digabungkan. Sedangkan Umar tidak ingin Kaabah sepi dari kaum muslimin. Akan tetapi dalam kisah ini Ibn Abbas radhiyallahu membawa jadi artinya Abu Bakar Umar melarang untuk menggabungkan antara haji dan umrah kerana dikhawatirkan orang-orang tidak akan datang lagi ke Kaabah jika haji dan umrahnya digabungkan. Sedangkan Umar tidak ingin Kaabah sepi dari kaum muslimin. Akan tetapi dalam kisah ini Ibn Abbas radhiyallahu anhu membawakan sabda Nabi SAW yang menyebabkan bahawasanya yang terbaik adalah haji tamattu'. Kita tidak sedang membahas dalil ini dari segi fiqh, tetapi pembahasan mana pendapat yang lebih benar. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita adalah teguran Ibn Abbas radhiyallahu anhu kepada sebahagian orang yang membantah sabda Nabi SAW dengan berdalil daripada perkataan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Sesungguhnya sikap seperti ini adalah sikap yang tidak pantas. Tidak patutlah. Tidak patut bagi seorang menghadapkan perkataan Nabi SAW dengan perkataan siapa pun. Kena beradab lah. Tak boleh kita buat hujah dengan kata-kata ulama beliau-beliau, kata-kata Nabi dan hadis Nabi. Meskipun orang tersebut adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu sekalipun. Hal ini disebabkan bahawa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, kulli yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Seluruh orang boleh diambil perkataannya dan ditolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Majmu' Fatwa Al-Utsaimin jilid 6 muka 51. Maka dari itu dia tidak patut bagi seorang untuk memperlawankan sabda Nabi SAW dengan kata si fulan. Kalau perkataan Abu Bakar dan Umar sahaja pun tidak boleh untuk dipertentangkan dengan sabda Nabi SAW, maka terlebih lagi jika dipertentangkan dengan perkataan kiai ini, syekh ini, ustaz ini dan lainnya. Tentulah lebih tidak boleh lagi. Ketika telah jelas sabda Nabi SAW seperti itu, maka janganlah dipertentangkan, dipertentangkan lagi. Matan Imam Ahmad bin Hanbal berkata, Ajibtu liqaman arafu al-isnad wa sihhatahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Wallahu ta'ala yaqul falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atadri mal fitnah? Al-fitnah asyirku la'allahu idza radda ba'd qawlihi ayyuqa fi qalbihi syai'un min az-zayg fayahlak. Aku merasa heran terhadap orang-orang yang tahu tentang sanad hadis dan kesahihannya, tetapi mereka menjadikan pendapat Sufyan sebagai acuannya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat fitnah atau timpa azab yang pedih. Tahukah kamu apa yang dimaksudkan fitnah itu? Fitnah di sini adalah syirik. Boleh jadi apabila seorang menolak sabda Nabi akan terjadi dalam hatinya kesesatan sehinggalah dia celaka. Syarah. Perkataan Imam Ahmad rahimahullah ini sangatlah luar biasa.
Imam Ahmad heran dengan orang-orang yang mengerti tentang sanad hadis sahih dan dhaif, akan tetapi masih tetap berpegang dengan perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri adalah seorang ahli fiqh. Dahulu terdapat banyak para fuqaha seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawayh, Sufyan bin Uyainah, Abu Thawr, dan termasuk dalamnya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Itu tak guru fiqh lah. Termasuk dalamnya adalah Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Nama-nama ini adalah tokoh-tokoh ahli fiqh di zaman tersebut. Akan tetapi murid dari masing-masing para fuqaha ini tidak ada yang melanjutkan dakwah mereka. Sehingga ilmu para fuqaha tersebut hilang dan tidak dilanjutkan kecuali 4 mazhab saja, iaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Meskipun madrasah para ulama selain 4 imam mazhab itu punah, tapi perkataan mereka masih terus dinukil dalam buku-buku fiqh. Tebal seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Muhallaq karya Ibnu Hazm, kemudian juga dinukil oleh Abu Isa Tirmizi dalam Sunan At-Tirmizi. Pendapat-pendapat mereka masih terus dinukil kerana dahulu pendapat-pendapat mereka tersebut kedudukannya sama seperti dengan pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lainnya. Salah. Hanya sahaja sekarang yang masih bertahan sampai zaman kita sekarang ini adalah 4 mazhab yang kita ketahui sekarang. Jadi Imam Ahmad mengingkari orang-orang yang berpegang dengan perkataan ulama padahal sudah ada hadis di hadapannya. Kita jangan berkasar lah, tidak beradab di hadapan hadis. Tetapi hadis tersebut ditinggalkan. Dari sini kemudian kita boleh membagi beberapa model orang yang meninggalkan hadis nas kerana mendepankan satu hal. Pertama, ahlul kalam, ahli filsafat. Orang-orang ahli filsafat mendahulukan teori-teori Aristoteles daripada dalil-dalil yang ada. Ada beberapa contoh teori atau kaedah yang mereka dahulukan daripada dalil-dalil di antaranya. Pertama, mereka mendahulukan kaedah al-a'rad, ini sifat-sifat. Teori ini diprakarsai oleh Aristoteles. Dia cipta kepada. Dan dengan kaedah ini pula akhirnya mereka menolak serta mentakwil banyak hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah SWT. Kedua, mereka mendahulukan kaedah taqdimul aqli ala al-naqli. Mendahulukan akal daripada dalil. Kaedah ini disebut oleh Ar-Razi dalam sebutan al-qanun al-kulli. Kaedah ini besar, al-qanun al-kulli. Sesungguhnya kaedah ini sangat-sangatlah berbahaya kerana mereka mengatakan bahawa seluruh dalil baik dari Al-Quran maupun sunnah masih terdapat kemungkinan-kemungkinan. Adapun akal adalah sesuatu yang pasti. Sehingga jika bertentangan antara sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang masih mungkin, maka yang pasti didahulukan. Akhirnya dengan teori ini mereka banyak menolak hadis-hadis. Yang kedua, orang yang taklid terhadap ulama atau mursyid, guru tariqah yang batil. Ada banyak orang yang meninggalkan hadis-hadis Nabi SAW kerana taklid kepada seorang syekh atau mursyid tariqah tertentu yang batil. Contohnya, ada sebagai orang yang tidak makan ikan yang bersisik kerana diperintahkan oleh gurunya seperti itu. Misalnya pula ada orang yang disuruh bertapa makan ikan bersisik tu oleh ni asas Syiah ni. Misalnya pula ada orang yang disuruh bertapa melakukan puasa putih. Artinya mereka hanya ikut-ikutan saja. Padahal tersebut adalah bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Puasa putih gana dah. Orang-orang yang taklid, mereka berlebih-lebihan dalam taklidnya. Ketika mereka disuruh untuk melakukan sesuatu maka mereka akan kerjakan. Kerana mereka menganggap bahawa syekhnya tersebut maksum yang tidak mungkin berbuat salah, atau kerana syekhnya dianggap wali dan alasan lainnya. Yang berbahaya dari taklid seperti ini adalah banyaknya orang yang meninggalkan solat kerana perintah syekh atau gurunya. Bahkan yang sering terjadi adalah seorang ayah pula rela menyerahkan putrinya kepada gurunya kerana mengharapkan keberkahan untuk putrinya. Rogo ketuk guru ke apa ya. Ini semua adalah bentuk taklid buta yang tidak diperbolehkan. Yang ketiga, orang yang taklid terhadap mazhab dengan membabi buta. Mazhab adalah perkara yang penting, sangat penting. Sepanjang pengetahuan penulis ulama-ulama salaf dahulu rata-rata yang bermazhab. Contohnya seperti penulis buku Akidah Abu Uthman As-Sabuni yang berjudul Akidah Ashabul Hadis yang bermazhab Syafi'i. Contoh yang lain adalah Imam Ibn Khuzaimah yang memiliki kitab Tauhid dan merupakan ulama Syafi'iyah. Contohnya pula adalah Al-Muzani punya buku Syarh Sunnah. Beliau merupakan murid langsung Imam Syafi'i. Artinya ulama-ulama salaf dahulu bermazhab dalam masalah fiqh. Adapun secara akidah, mereka sama-sama bermazhab salaf.
Contohnya adalah penulis buku Syarah Akidah At-Tahawiyah, Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Beliau berakidah salaf, akan tapi bermazhab Hanafi. Contohnya pula adalah Abu Ja'far At-Tahawi, yang memiliki buku Matan At-Tahawiyah. Secara akidah dia berakidah salaf, adapun secara fiqh dia bermazhab Hanafi. Contoh yang lain adalah Imam Abu Hanifah yang memiliki buku Fiqhul Akbar dan juga bermazhab Hanafi. Kemudian pula dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya buku berjudul Ar-Rad 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah. Sebagai bantahan terhadap kelompok-kelompok Jahmiyah dan ahli zindik, dan beliau adalah pendiri mazhab fiqh Hanbali. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taymiyah, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan bahkan penulis kitab tauhid yang kita bahas, iaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, adalah orang-orang yang bermazhab fiqh Hanbali. Ini semua menunjukkan bahawa seluruh ulama bermazhab dalam masalah fiqh. Oleh kerana itu, bermazhab dalam perkara fiqh itu bukanlah perkara yang tercela, melainkan itu adalah perkara yang bagus, kerana boleh membuat ke orang mudah untuk belajar fiqh. Maka dari itu kita tidak boleh mencela orang yang bermazhab, kerana ulama-ulama kita semua juga bermazhab. Yang tidak diperbolehkan dalam bermazhab adalah fanatik buta. Sebagaimana pencelaan Imam Ahmad yang beliau heran pada sekelompok orang yang tahu hadis sahih, akan tapi lebih memilih pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Ketahuilah bahawa para ulama tidak pernah mengajarkan seseorang untuk taklid buta. Oleh kerananya Imam Syafi'i yang belajar kepada Imam Malik tidaklah bermazhab Maliki. Imam Syafi'i tidak bermazhab Maliki. Akan tapi dia bermazhab Syafi'i padahal dia adalah muridnya Imam Malik. Demikian pula Imam Syafi'i juga belajar kepada guru yang bermazhab Hanafi, iaitu Abul Hasan Asy-Syaibani, yang merupakan murid langsung Abu Hanifah. Akan tapi ternyata Imam Syafi'i tidak jadi bermazhab Hanafi. Selain itu, Imam Ahmad yang belajar kepada Imam Syafi'i. Akan tapi ternyata Imam Ahmad tidak bermazhab Syafi'i. Akan tapi dia bermazhab mana? Tapi dia bermazhab Hanbali. Contohnya pula Al-Muzani. Beliau adalah murid langsung Imam Syafi'i dan menulis kitab Mukhtasar Al-Muzani. Akan tapi banyak dalam buku tersebut dia menyebutkan pendapat Imam Syafi'i, namun setelahnya dia menuliskan pendapatnya sendiri. Ini menunjukkan bahawa para imam mazhab itu sendiri tidak pernah mengajarkan untuk seorang untuk taklid. Bahkan sebagaimana telah kita sebutkan bahawa Imam Malik yang mengatakan kalimah ini, kullin yu'khadh min qawlihi wa yuradu illa sahib hadzal qabr. Seluruh orang boleh diambil perkataannya dan tolak kecuali ucapan penghuni kubur ini, iaitu Rasulullah SAW. Jadi ulama SAW mana pun boleh kita tolak. Majmu' Fatawa Al-Utsaimin jilid 6 muka 1. Artinya Imam Malik ingin mengatakan bahawa perkataannya boleh untuk diambil dan boleh untuk ditolak pula, kecuali perkataan Nabi SAW. Oleh kerana itu, fanatik terhadap mazhab adalah hal yang sangat tercela. Contohnya, bentuk fanatik mazhab adalah seorang yang memerintahkan untuk tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i. Jadi, kenapa tak boleh keluar mazhab Syafi'i? Ketahuilah bahawa yang seperti ini adalah hal yang tidak benar. Apakah Imam Syafi'i adalah seorang Nabi sehingga dia terhindar dari kesalahan? Lihatlah betapa banyak murid-muridnya yang menyelisihinya. Lantas bagaimana mungkin ada orang yang merintahkan untuk taklid pada mazhab Syafi'i dari A sampai Z? Oleh kerana itu tidak boleh seorang menetapkan suatu keharusan bagi dirinya atau orang lain untuk tidak keluar dari mazhab Syafi'i. Bukankah Imam Syafi'i sendiri pernah mengubah pendapatnya tak kala telah pindah dari Baghdad ke Mesir? Imam Ahmad juga demikian. Dalam satu permasalahan terkadang bahkan menyebutkan sampai 4 pendapat. Ini menunjukkan bahawa ada ijtihad darinya yang berubah. Hanya sahaja terkadang orang-orang yang fanatik buta terhadap suatu mazhab bertingkah aneh, bahawa mereka selalu menyuarakan untuk bermazhab dan bermazhab. Akan tapi ketika dihadapkan dengan perkara yang menyelisihi hawa nafsu mereka, maka mereka meninggalkan mazhab mereka kempen tadi dan mengatakan bahawa mereka tidak bermazhab. Contohnya pada perkara haramnya muzik, 4 mazhab yang kita kenal itu mengharamkan muzik. Terutama mazhab Syafi'i, semua buku-buku mazhab Syafi'i mengatakan bahawa muzik hukumnya haram. Bahkan Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafat
iktirafil kabair menyebutkan bahawa di antara dosa-dosa besar adalah mendengar dan bermain alat-alat muzik. Akan tetapi melihat pendapat ini, mereka kemudian menolak dan mengatakan bahawa muzik itu perkara khilaf dan bahkan mereka tidak bermazhab. Oleh kerana itu, bermazhab itu baik. Akan tetapi janganlah pernah ada pengikut salaful ummah yang mencela mazhab. Kerana ulama-ulama salaf sendiri bermazhab. Hanya saja yang tidak boleh kita katakan adalah bermazhab itu wajib. Kerana jika mazhab itu wajib, bagaimana dengan para sahabat sebelum Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya? Intinya kita boleh belajar bermazhab, namun tidak boleh fanatik terhadapnya. Yang keempat, okey, sudah sikit dah. Yang keempat, orang-orang ahli politik yang menolak syariat Islam. Di antara model orang-orang yang menolak hadis adalah ahli politik yang menolak syariat Islam kerana mereka menganut faham sekularisme. Faham sekularisme itu adalah keyakinan yang mengatakan bahawa sebuah negara tidak boleh memiliki kaitan dengan agama. Orang-orang sekular menganggap bahawa agama itu hanya mengajar kehubungan seorang dengan Tuhan. Adapun hubungan negara tidak memiliki kaitan dengan agama, sehingga akhirnya mereka menolak syariat Islam. Pemikiran sekularisme ini sangatlah banyak tersebar. Akan tetapi tentunya pemikiran ini tidak benar. Sesungguhnya Islam adalah agama yang sempurna. Dalamnya telah diajarkan segala hal sampai hal-hal yang berkaitan dengan ketatanegaraan. Oleh kerananya kita dapati dalam sejarah bahawa Nabi SAW pernah membuat sebuah negara Islam. Dan di situ ada aturan-aturan yang mengatur segala hal lah. Oleh kerananya kita dapati dalam Islam ada aturan-aturan yang mengatur segala hal. Oleh kerananya kita dapati dalam Islam ada pelajaran siasah Islamiyah, politik Islam. Maka tidak benar anggapan mereka yang mengatakan bahawa Islam agama hanya mengatur hubungan seorang makhluk dengan Tuhannya. Demikian pula tidak benar anggapan mereka bahawa orang-orang sekular yang mengajarkan untuk memisahkan antara masalah ketatanegaraan dengan agama. Sesungguhnya anggapan mereka itu semua adalah bentuk kejahilan. Oleh kerana itu, jika Imam Ahmad marah jika ada orang yang menolak hadis Nabi SAW kerana perkataan Sufyan Atsari, maka bagaimana lagi dengan sebagai orang yang menolak hadis dengan perkataan Aristoteles dan yang lainnya? Wal'iyazubillah, berhati-hatilah jangan sampai kita terjerumus pada salah satu dari empat model orang ini. Model orang yang meninggalkan hadis kerana mengedepankan hal lain, ahli kalam, ahli falsafah. Orang yang taklid pada ulama atau mursyid tariqah yang batil. Orang yang bertaklid terhadap mazhab dengan membabi buta. Orang ahli politik yang menolak syariat Islam. Setakat tu dulu dah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma hamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.